Boleh? Dah sambung? Okey. Alhamdulillah kita sambung kali. Bertemu kembali di dalam TV9. Dia iklan iklan. Jadi kita kembali balik dalil ataupun bukti cinta Allah kepada kita selain daripada pencipta alam semesta adalah diturunkan rezeki kepada kita. Maka kita kena yakin rezeki semua ni tanda cinta Allah kepada kita. Bahkan Allah memberikan rezeki ni kepada Muslim, non-Muslim, yang minum arak, yang yang legend dengan arak seperti mana orang-orang di Dublin. Kan? Dan seumpama dengannya, tetap Allah memberikan rezeki. Ya, bayangkan kalau kita sebagai seorang bapa yang mempunyai anak ataupun seorang yang ketua mempunyai anak buah, tapi anak buah jenis tak dengar kata, kurang ajar, tak balas jasa. Tentunya seorang yang mengawal orang di bawahnya merasa bengang. Tetapi bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Kaya yang mencipta manusia, hatta seluruh dunia pun kalau tidak taatkan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tetap tidak terjadi apa-apa kepadanya. Sebab Allah tidak memerlukan pujian, Allah tidak memerlukan dan tidak lemah dengan kejian. Dan syiriknya manusia keseluruhan dunia ni tidak melemahkan Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Hebat. Tapi nak ceritanya tanda Allah Subhanahu Wa Taala sayangkan kepada kita, dia tetap memberi rezeki kepada kita. Walaupun ada kala kita sembahyang maghrib dah nak masuk isyak. Ya, Alhamdulillah. Begitu juga diturunkan Al-Quran. Tanda Allah cintakan kita. Ada orang tidak nampak bahawa penurunan Al-Quran ni tanda Allah sayangkan manusia. Sebagai contoh, anda mau bawa satu ayat yang selalu diperbincangkan. Tanda rahmat Allah dan sayang Allah kepada kita. Ketika mana kita tengok masalah sosial sekarang, sukar dicari ubat dan penyelesaiannya. Maka bila ada Quran, kita tengok penyelesaian yang sangat relevan dan tanda Allah sayang manusia tu. Mu tak boleh selesaikan, aku bagi alternatif penyelesaian yang terbaik untukmu. Tak nak? Sebagai contoh dalam surah Al-Baqarah yang kita biasa dengar pada bulan Ramadan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus-siyam. Wahai orang yang beriman, difardukan, dituliskan ke atas kamu siam, berpuasa pada bulan Ramadan. Ya, kutiba alaikum mengikut tafsir Al-Qurtubi, Jami' li ahkamil Quran mengatakan kutiba ini adalah furidun alaikum. Furidun alaikum bermaksud wajib ke atas kamu berpuasa. Dalam surah Al-Baqarah ayat 183 biasa kita dengar pada bulan Ramadan. Dalam masa yang sama dalam surah Al-Baqarah yang tidak jauh daripada ayat 183 adalah 178. Bunyi sirah dia ataupun uslub dia, gaya bahasa dia adalah kutiba alaikum juga. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang yang beriman, difardukan, diwajibkan ke atas kamu hukum qisas. Hukum qisas. Ya, kalaulah anda bercakap kepada orang di MU tu Manchester United dia, Manchester. Ya. Tuan-tuan kat Manchester, kita Ramadan tak wajib puasa. Janganlah kita berpuasa. Agak-agak orang Manchester yang kuat agamanya kata, gila Ustaz Amri ni. Harapnya masuk TV, punya gila. Contoh. Tapi kalau anda berkata pada orang Manchester, wahai orang Manchester, hukum kisos ni wajib. Maka orang kata, iya Ustaz Amri. Tak boleh dengar pun. Contoh. Ya. Maka bila kata wajibnya puasa, wajibnya juga kisos. Begitu juga dalam ayat surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah lagi. Yang tidak jauh lagi daripada ayat yang anda perkatakan tadi. Ayat 216. Kutiba alaikumul qital. Kutiba alaikumul qital. Wahuwa kurhul lakum. Difardukan ke atas kamu hukum berjihad membunuh musuh Allah yang memerangi agama Allah. Bahasa mudahnya kafir harbi lah. Kafir yang diperangi. Dan dia adalah satu benda yang dibenci oleh diri kamu. Juga adalah wajib. Wajibnya puasa, wajibnya juga jihad, dan wajibnya juga kisos dalam satu ranking yang sama dan tahap yang sama. Ya? Cuma anda nak sebut bagaimana cintanya Allah dari sudut kisos. Dari sudut kisos. Tanda kita tengok bagaimana Allah cintakan manusia dengan menurunkan Al-Quran. Kisos ni kalau peruntukan sekarang ni, kita cerita dalam wakil ataupun realiti Malaysia lah ya, sebagai contoh. Malaysia ataupun luar daripada Malaysia, katalah kita semua ada adik. Adik pula baru lepas UPSR. Bayangkan. Dapat 5A. Lawa pula tu. Bukan setakat lawa. Cantik, menarik, tertarik. Kau memang debong. Tiba-tiba dilanggar oleh seorang mak rempit. Mati di tempat kejadian. Ya? Kita duduk dengan dia 12 tahun. Mak rempit sapu dia 12 saat. Mati di tempat kejadian. Adik yang kita sayangi. Bijak, pandai. 5A. Lawa.
kamcing dengan kita, apa perasaan kita? Kita akan geram kepada mak rempit yang melanggar adik kita yang mati di tempat kejadian. Ya. Ketika itu apakah peruntukan undang-undang yang ada? Peruntukan undang-undang yang ada dibicarakan sabit kesalahan mak rempit ini, dia akan dipenjarakan. Kadang-kadang tak sampai semua hidup pun. Sebab dekat Oslo baru ni letupan, dikenakan yang Mak Saleh tu kan, dikenakan semua hidup pun. Semua hidup pun tak sampai tak sampai semua hidup rasa. Ana pun lupa dah. Tapi rasa tak sampai semua hidup. Kalau semua hidup pun masuk kat dalam tirai besi ataupun penjara, masih lagi boleh makan ikan kembung. Gemuk-gemuk. Ada setengah mentaliti orang kata elok masuk penjara. Sebab apa? Makan free kat luar. Fikir nak kerja dan seumpama dengannya. Adakah kita redha bila adik kita mati, si penjenayah yang melanggar kita tadi mak rempit hanya dikenakan tirai besi, iaitu penjara, dan boleh gemuk-gemuk dan bersenang lenang kat dalam penjara tadi. Ya. Itu satu ya. Bahkan sekadar kalaulah pihak negara nampak mak rempit ni ancaman, mungkin dia akan kenakan compound tambahan. Itulah peruntukan undang-undang yang biasanya ada yang diguna pakai di seluruh dunia, baik di Malaysia ataupun di luar Malaysia. Compound tu soalannya dibagi pada siapa? Diberi kepada penguat kuasa ataupun bahasa mudahnya kerajaan yang memerintah. Adakah anda semua redha dan setuju adik anda yang dilanggar oleh mak rempit yang kita sayang dapat 5A, bijak pandai, kita hidup dengan dia 12 tahun, tiba-tiba hukuman dia sedemikian rupa? Anda redha? Anda suka? Puas hati? Geram terbalas? Tapi itulah pilihan yang ada. Tetapi kalau anda memilih satu lagi option yang dinamakan kisos, bukan option bila kita nak cakap wajib tadi, wajib. Tanda Allah sayang, anda paling kurang ada 3 pilihan. Pilihan pertama, anda boleh membunuh balas balik mak rempit tadi dengan kebenaran hakim, setelah mana dibicarakan dan sabit kesalahannya. Maklumlah orang Malaysia ni kuat berdendam, kan? Itu sebab ada cerita Mahsuri. Dia sumpahnya Langkawi sampai 7 keturunan padan jarak, padan tekukok. Orang Kedah kata. Betul ke Mak? Padan jarak, padan tekukok. Tapi Ana pergi baru ni Langkawi. Orang sana kata, Ustaz, dulu orang kata Langkawi padan jarak, padan tekukok. Lah bukan padan jarak, padan tekukok, padan arak, padan pelacok. Itu dia orang cakap. Bukan Ana cakap. Okey, lalu ni nak ceritanya tanda orang geram, orang Melayu ni geram, dia suka menyumpah. Bahkan itu sebab ada cerita baru-baru ni, kalau anda perasan, walaupun anda berada di UK ataupun selain daripada UK, luar negara, ada satu berita perasan pada masa Ramadan yang terdekat ni, ada seorang ibu yang anaknya 2 orang disimbah dengan asid. Keluar kat berita. Ketika mana anaknya sudah cacat dan keelatan dan kecacatan itu kekal, ketika mana wartawan cuba bertanya kepada si anak ini, apa yang kamu akan lakukan kalau jumpa penjenayah ni? Saya tidak akan maafkan. Oh, marah betul. Saya takkan. Never. Kalau dalam bahasa Arab, lan. Seolah-olah geram sangat. Tapi dalam Islam, dia memberikan satu option. Kau boleh bunuh balas. Kau boleh balik siram asid. Kau boleh buat apa seperti mana yang dibuat. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum. Maknanya buat satu benda yang bermasalah, sama. Kalau mereka melampau pada kamu, kamu boleh melampau seperti mana mereka melampau pada kamu. Ya, maka itu option yang pertama untuk memberi satu saluran yang sempurna untuk membalas dendam pada jalan yang dibenarkan. Untuk mengelakkan orang-orang yang suka jenis berdendam, melepaskan saluran dengan kebenaran hakim. Jangan buat sendiri. Ada undang-undang dia. Yang kedua, kalau rasa berhati baik sikit, maafkan je lah. Itu option yang kedua. Tapi maaf dalam Islam, dia kata, ya, bagus dimaafkan, tapi kamu tak lepas begitu saja. Kamu diterima maaf, tapi disebabkan kecuaian kamu kena membayar 100 ekor unta atau nilainya. Cuma anda bayangkan, kalau 1 ekor unta RM5,000. 100 ekor unta berapa? RM500,000 ataupun setengah juta. Dan setengah juta itu dibagi kepada keluarga mangsa, iaitu kita yang dilanggar adik kita oleh mak rempit. Setengah juta. Masyuk. Orang KL katalah kan. Masyuk. Setengah juta. Bukan bagi penguat kuasa. Bagi kita keluarga mangsa yang dilanggar oleh mak rempit. Ya, setengah juta tak langgar ataupun tak ganti dengan kasih sayang dan adik kita yang hilang. Tetapi orang kata dah takdir daripada hilang begitu saja. Lebih baik hilang dapat pampasan setengah juta. Betul? Ya? Okey. Kalau rasa berhati malaikat lagi. Ambil option ketiga. Bunuh balas pun tak nak. Setengah juta pun dihalalkan. Halal dan maafkan terus. Itu bagi siapa yang betul-betul baik lah.
3 option. Tapi dalam banyak-banyak 3 option ni, anda tertarik pada option kedua tadi. 500,000 masuk. Bagi kepada kita. Kalau anda semua dibagi pilihan. Pilihan pertama, duit 500,000 bagi penguat kuasa atau kerajaan pemerintah. Pilihan kedua, duit bagi keluarga mangsa. 500,000. Anda nak pilihan pertama ke kedua? 3 sangat dia sekarang. Ha? Pergi mana-mana pun, semua orang yang bodoh pun akan membuat pilihan dua. Pilihan kedua ni lah yang dekat dengan fitrah manusia, yang dekat dengan keadilan, dan kalau dibentangkan kepada non-Muslim sekalipun, dia akan setuju dengan pilihan kedua. Pilihan kedua itulah namanya hukum qisas. Pilihan kedua lah namanya hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu tanda cintanya manusia. Sebab dia bagi hukum qisas. Ya, yang adik-beradik kepada hukum hudud dan seumpama dengannya. Maka itu tanda cinta Allah. Agak-agak anda lah, kalau hukum ini dibentangkan kepada non-Muslim, dia nak sokong tak? Kalau dalam konteks Malaysia, orang Cina lah yang pertama akan menyokong sekali. Sebab dia tahu yang merempit ni adalah orang Melayu. Dan orang non-Muslim, dia boleh option. Dia nak berhukum dengan hukum Islam. Kalau dia jalankan lah. Kita berdoa-doa dan membayang-bayangkan hukum yang dekat dengan keadilan dan semua sokong ini. Yang pilihan nombor 2 tadi, dijalankan lah. Sebab itulah fitrah manusia. Itulah yang dekat dengan keadilan. Dan anda pun sokong. Tanya orang bodoh pun akan pilih pilihan kedua. Kalau tanya pada orang Cina yang boleh option, saya nak pilih hukum Islam pun boleh. Tak pilih pun boleh. Tapi saya rasa dia akan pilih. Sebab dia tahu mak rempit banyak kat Malaysia ni yang Melayu. Maka kalau langgar anak dia, dia boleh dapat 500,000. Ya. Yeah. Maka inilah tanda rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dengan turunnya hukum. Hukum ataupun diturunkan Al-Quran ini kepada manusia. Ya. Itu tanda Allah yang seterusnya. Begitu juga diutuskan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, apabila kita melihat balik pengorbanan baginda sallallahu alaihi wasallam, ketika itu kita rasa betul-betul Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah Subhanahu Wa Taala betul-betul sayangkan kita. Ketika mana Allah sayangkan kita, dia mengutuskan rasulnya, ya. Dan cuba kita bayangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ini tidak diutuskan. Mungkin anda semua, kita semua tidak dapat berhimpun seperti mana hari ini. Dan tidak dapat mengamalkan solat. Dan mungkin mak bapak kita masih lagi beragama Hindu. Mak bapak kita beragama Buddha. Dengan adanya Nabi yang membawa dakwah, yang dilempar batu di Taif, bersabar, umatku ketika mana akhir kehidupan, ketika mana sebelum menghembuskan nafas terakhir, kita dapat dijamin syurga bila iman kita maintain sehingga hari kiamat. Bayangkan kalau usaha Nabi yang begitu getir 13 tahun kat Mekah, 10 tahun kat Madinah tidak dijalankan oleh insan yang mulia ini, yang dia sangat rindu kepada kita, dan dia kata, aku kan tak boleh, dan risau kepada umat aku bila dia dekat dengan neraka. Dan aku sangat risau kalau dia tak dapat masuk syurga dan bersama-sama aku. Ketika mana Nabi begitu risau kepada kita, kita hanya melihat Nabi ini sebagai sebelah mata dan tak ada cinta kepada dia. Ini adalah satu benda masalah. Untuk satu benda yang kita nak gambarkan lagi supaya Nabi ini dekat dengan kita, cuba kita bayangkan laukana bainana. Macam lagu pula. Ketika mana katalah Nabi sekarang ni datang ke rumah kita. Kalau konteks Malaysia, Nabi dia duduk kat ruang tamu, tiba-tiba dia tengok TV plasma 42 inci. Kan? Kemudian bersusun kat TV plasma tu kiri kanan CD hiburan Hollywood, Bollywood, Mellywood, Playwood. Bersusun. Kemudian coffee table yang nak menghidangkan teh dan kopi kepada Rasulullah SAW. Di bawah dia penuh dengan majalah umat dia yang tak cukup pakaian. URTV, mangga, betik, rambutan, nenas. Nabi selak dia kata nama macam Islam. Tapi adakah ini yang aku ajar kepada umatku? Masuk pula ke dalam bilik untuk menjemput Rasulullah tidur dan beristirahat. Tak sempat masuk. Zap! Satu pintu penuh gambar artis tak cukup pakaian. Terkejut Rasulullah. Mungkin dekat sini tak adalah sebab Manchester kan. Mungkin yang paling penuh gambar adalah Owen kat satu pintu. Mungkin ataupun lupa pula nama star tu. Apa?
Runi. Mungkin runi, weak dan seumpama dengan yang menjadi satu pujaan. Ketika mana kita nak memberikan tuala dan kain pelekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika tu nak tarik berterabu lagi CD-CD hiburan. Allahu akbar. Apa yang kita nak berkatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang Rasul sayang kepada kita dan Allah sayang kepada kita, dia mengutuskan nabi. Ya. Maka oleh sebab itu, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang rahmati Allah SWT, ya, kita rasakan, kalau rasa jauh dengan Allah, kita rasakan jalan dekat city ke, jalan dekat Manchester ke, sentiasa rasakan Rasulullah berada di sebelah kita. Kita akan merasakan bahawa hidup kita akan terarah dan mudah, tidak tersasar daripada landasan yang sebenar. Ya. Ketika mana tanda cinta Allah Subhanahu Wa Taala juga yang luas kepada kita adalah ampunan Allah yang maha luas. Ampunan Allah Subhanahu Wa Taala dalam satu hadis yang kalau anda pun buka dalam hadis Arba'in Nawawi. Arba'in Nawawi, hadis yang ke penghujung-hujung. Kita melihat ketika mana hamba Allah datang di hari kiamat dengan penuh dosa memenuhi langit dan bumi. Ketika itu dia tidak mensyirikkan Allah. Ketika itu Allah mengampunkan segala dosanya. Bayangkan. Ketika mana Allah bertanya, betul kau buat begini? Ya, aku betul buat begini. Ya Allah, aku menyesal, ya Allah. Betul kau ada lakukan dosa ini di dunia? Ya, ya Allah, aku lakukan, ya Allah. Aku lemah, ya Allah. Ampunkan dosaku. Ketika itu dosa begitu banyak sekalipun Allah ampunkan kita. Ada kalanya dalam hadis yang lain menyatakan ketika mana kita beristighfar ataupun bertasbih 33 kali subhanallah. Alhamdulillah 33 kali. Allah berallah 33 kali. Walaupun dosa kita seperti mana buih-buih di lautan. Begitu juga dosa yang memenuhi langit dan bumi. Kalau dibertukar kepada satu benda dan penuh langit dan bumi, Allah akan ampunkan segala dosa kita. Ya, tanda Allah SWT cinta dan sayangkan hambanya. Inilah dia, orang kata, tanda cinta Allah SWT kepada hambanya. Dan cinta pastinya ada pembuktiannya. Bagaimana cinta dibuktikan? Sebagai penutupnya, anda kembali balik kepada asas. Cinta ini dibuktikan dengan mengamalkan apa yang diperintah oleh Allah SWT. Ya? Dan meninggalkan segala larangannya. Seperti mana firman Allah SWT, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Jikalau Nabi kata kamu sayangkan Allah kepada seorang Yahudi dan kepada beberapa kelompok Yahudi kat Madinah, maka ikutlah suruhan aku. Ya, sebab orang Yahudi ini tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Sebab kononnya Nabi Muhammad daripada bangsa Arab dan bangsa dia kononnya bangsa yang mulia dan tidak mengiktiraf walaupun kitab-kitab mereka telah menyatakan. Maka Nabi kata, ikutlah aku. Ya, ikutlah kata-kata aku. Allah akan ampunkan segala dosa kamu. Bukan sekadar Allah akan ampunkan, Allah akan mencintai kamu. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tetapi nak ceritanya, manifestasi, tanda pembuktian kita kepada Allah SWT dan cinta kita untuk dibalas balik setelah mana Allah cinta dengan tanda-tanda yang anda sebutkan tadi, maka kita hendaklah mengamalkan apa yang dia perintah. Itu saja. Bunyi macam senang, tapi susah dalam mengamalkannya. Dan meninggalkan apa yang dilarang. Termasuklah dalam proses kita bercinta dengan pasangan yang kita akan kahwinkan tadi. Maka guideline dia cukup jelas. Apa yang Allah kata mendekati zina, tidak boleh. Apa yang selain daripada itu untuk dihalalkan dalam arti kata mencari pasangan, maka dibenarkan dalam guideline-guideline yang masih lagi tidak mendekati zina. Ya, maka anda rasa cukuplah sekadar itu sahaja perkongsian yang terlebih pun sejam tentang apa yang disebut sebagai cinta itu sendiri. Moga-moga cinta itu dapat dipupuk. Jangan kata cinta ni dia datang bergolek. Dia cinta boleh dilatih dan dipupuk. Begitu juga dengan ikhlas. Ikhlas ni ada orang kata, alah saya tak, alah buat pun tak ikhlas Ustaz, lebih baik tak payah buat. Ini adalah jarum-jarum syaitan yang boleh merosakkan manusia. Ya? Sebab ikhlas ni boleh dilatih juga. Sebagai contoh yang mudah, ketika mana ibu bapa kita menyuruh kita solat. Yang bahkan dalam Islam mengiktiraf, 7 tahun ajar solat, 10 tahun tak solat, apa? Di rotan. Itu menunjukkan bahawa pendidikan dan kekhusyukan, ikhlas dilatih. Maka kita yang mula-mula 7 tahun mungkin sembayang macam ayam patok padi laju. 8 tahun okey sikit senonoh. 10 tahun lebih serius. Maka kadang-kadang 10 tahun tak dapat lagi erti yang disebut sebagai khusyuk.
Mungkin sekolah menengah baru dapat khusyuk. Mungkin bila dah besar nanti datang pula kemanisan dalam ibadah. Kesemua itu melalui proses dan boleh dilatih. Bagaimana ikhlas boleh dilatih? Cinta juga boleh dilatih. Bagi mereka yang mengharapkan cinta tanpa mencarinya. Ya, sama ada cinta kepada Allah dan Rasul. Cinta kepada pasangan yang kita akan kahwini. Dia adalah melanggar yang dinamakan sebagai sunnatullah dan hukum alam yang Allah telah letakkan. Oleh sebab tu bagi anda yang nak mencari cinta dalam ruang lingkup yang luas, tolong usahakan untuk mencari cinta tersebut. Moga-moga cinta itu akan lekat ke hati kita, tersalur dan kita akan bahagia insya-Allah. Ana rasa cukup sekadar tu aja. Korang tengok Ana pun, tengok ustaz pun macam nak makan ustaz je. Eloklah kau berhenti, kan? Takut lama-lama kecil besar betul kau jadi ayam goreng. Jadi sebelum berhenti tu mungkinlah Ana buka kepada sesi Q&A soal jawab. Sekiranya ada, tak ada pun bagus juga. Perut pun dah lapar dah ni. Silakan. Bismillah. Okey. 3 ayat ni memang ada kat dalam Quran. Pertama, sakinah diambil daripada sakan. Sakan ini adalah penempatan. Ada juga dibawa sebut sebagai sukun ni adalah ketenangan. Ya. Sukun, tenang ataupun penempatan. Okey, apa yang diboleh kaitkan adalah sakinah ni. Kalau bahasa kita yang terjemah dalam bahasa Melayu, ketenangan jugalah. Dia dekat-dekat dengan, ketiga-tiga istilah ni dekat-dekat. Sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi sakinah ini ketika mana kita nak rehat, biasanya rehat kat mana? Bilik. Dekat rumah. So sesuatu benda yang perkahwinan ini dia akan membentuk satu ketenangan seperti mana kita rehat dan rasa seronok bila balik rumah. Ketika mana musafir, walaupun tempat tu hotel, hati kita tidak akan menjadi tenang sebab mungkin kita out session, perlu packing barang, kan rasa macam nak balik, tak sempurna nak mandi kan, makan pun tak menentu. Kan, tapi apabila kita balik ke rumah, dia adalah satu benda yang kita rasa selesa. Boleh pakai kain, pelekat tanpa spender. Boleh orang kata mengangkang. Ada rasa ketenangan. Walaupun bilik kita buruk. Macam itulah umpama perkahwinan. Ya. Dia ada unsur-unsur seperti mana rumah dan ketenangan itu. Tapi kalau rumahku tidak menjadi syurgaku dan tidak ada unsur sakinah, dia adalah satu bertentangan dengan apa yang Islam anjurkan. Kita tengok barat, walaupun dia boleh cakap my love. Kan? Begitu juga dengan honey dan seumpama dengannya. Tapi hakikatnya, hubungan kekeluargaan mereka berantakan di antara satu sama lain. Anak sudah tidak redha untuk berjumpa dengan bapa. Bapa kadang-kadang tak nak balik daripada hospital kerana bergaduh dengan anak. Begitu juga dengan pasangan. Perceraian dan seumpama dengannya. Itu sakinah. Mawaddah ni diambil pula daripada perkataan wood. Suka. Awaddu. Dalam bahasa Arab. Awaddu'an. Aku hendak untuk. Hendak ataupun suka untuk. Ya. Maka dalam perkahwinan ini juga, dia kena ada unsur, bukan saja ketenangan, dia ada unsur macam syok nak buat satu. Syok. Dan syok ini juga sunnatullah dia perlu diwujudkan dan dirancang ada kalanya. Dan syok ni dalam dikecilkan dalam luang lingkup perkahwinan, draft dia ada kalanya boleh menurun. Maka orang yang gagal merancang dalam perkahwinan, orang yang gagal merancang, dia bererti merancang untuk gagal dalam perkahwinan. So dalam usia yang kadang-kadang sudah berkahwin 5 tahun, kadang-kadang 8 tahun, 9 tahun, dia ada perlu kadang-kadang perbincangan dan azam baru dalam perkahwinan untuk membentuk syok. Kadang-kadang syok ni just meletakkan 1 hari dalam seminggu untuk keluar beriadah bersama keluarga, makan di luar dan seumpama dengannya yang boleh menimbulkan apa yang disebut sebagai syok. Ketika mana kita dalam pasangan, ketika mana bercinta, hangat bercinta untuk berkahwin ataupun dalam pertunangan, kan ada satu benda-benda yang syok yang kita nak mengulangi benda tersebut. Kalau ia ada kat dalam rumah tangga, sebenarnya itulah juga yang digambarkan oleh Islam itu sendiri. Kalau syok ni makin hilang, usahakan untuk mencarinya. Itu wud, mawaddah. Begitu juga rahmah. Rahmah ni lebih kepada diambil daripada rahim. Rahim ni bismillahirrahmanirrahim. Nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, belas kasih. Ya. Tadi syok ni macam suka buat, tapi belas kasih ni dia adanya simpati, adanya rasa Allah kesiannya, kan? Adanya rasa nak menolong pasangan, adanya rasa toleransi. Maka gabungan di antara sakinah, mawaddah, warahmah, walaupun dekat dalam bahasa Melayu boleh mengatakan kasih sayang, tapi dalam bahasa Arab dia lebih detail.
Dia melambangkan kesemua yang Ana perkatakan tadi. Dan bila package ni ada, ya, itulah rumah tangga. Rumahku syurgaku yang digambarkan oleh rumah tangga Rasulullah SAW, yang kita boleh banyak dapat ceramahnya tentang gambaran rumah tangga yang bahagia yang digambarkan oleh Rasulullah SAW sendiri. Wallahualam. Ada orang yang tak boleh. Next, tak nampak pula. Macam mana nak tanamkan rasa redha dalam diri pasangan sekiranya apa-apa berlaku pada pasangan kita itu, supaya nak ajar diri kita hanya kasih Allah yang abadi, dan supaya tak timbul kenyataan saya tak boleh hidup tanpa abang. Dahsyat nak tanamkan rasa redha dalam diri pasangan, sekiranya apa-apa berlaku pada pasangan kita tu, supaya nak ajar diri kita. Yang bertanya ni lelaki perempuan ni? Perempuan kan, sebab ayat dia saya tak boleh hidup tanpa abang. Oh, tak, saya boleh dia. Dahsyat Okey. Pertamanya, wanita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada Ana sebutkan tadi, emosi dia memang banyak dan dia memang perlu. Makhluk yang beremosi ni perlu untuk melahirkan anak yang ramai. Dan dia boleh repeat pula, walaupun bersalin ni adalah satu pertarungan nyawa. Ya, betul lah. Repeat untuk anak yang seterusnya lah, kan? Bukan repeat situasi yang sama. Kan? Maka pertarungan nyawa di hujung tanduk ni boleh diulang kadang setiap tahun. Selang 2 tahun sekali. Kerana ada emosi ni. So, jangan nafikan perasaan emosi ni. Tapi ada kalanya bila emosi tidak terkawal, maka dia termasuk dalam satu hadis yang istausu bin nisa'i khairan. Berwasiatlah kepada orang wanita dengan satu benda yang baik. Maka hadis ini digabungkan dengan penciptaan wanita daripada tulang rusuk yang bengkok. Yang bengkok ni, ulama ada perbahasan sikit, adakah dia memang bengkok betul ataupun bagaimana. Tapi yang lebih dekat dengan tafsiran yang sahih, yang lebih manusiawi, yang lebih realistik, kerana wanita ini kan ada kalanya mudah terpesong, mudah sedikit bermain dengan emosi, dijadikan di hadapan dan bukannya ilmu dan iman di hadapan, maka perlu banyak dibentuk. Tapi sekarang ni kadang-kadang suami dah hilang kejantanan dan kesuamian dia dari sudut tanggungjawab. Dia dah jadi terbalik. Ya? Terpaksa isteri pula yang menasihati suami. Tapi dalam kes-kes begini, suamilah yang berperanan untuk menjadikan tarbiyah tu, kefahaman itu kepada pasangan masing-masing. Dan mengikut pengalaman dan track record yang ada, wanita ni boleh berubah. Walaupun dia seorang yang baik di alam universiti, istiqamah, dia boleh bertukar sahaja dengan seorang yang mungkin sampai ekstrimnya mendedahkan aurat kembali, ataupun tidak beriltizam balik dengan ajaran-ajaran Islam, hanya kerana suami. Maka oleh sebab itu, pasangan ini cuba untuk orang kata mendidik dan saling ingat memperingati, khususnya wanita lah. Laki pun bukan kata perfect tak, ada kalanya boleh juga diperingat oleh isteri masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam nak memastikan pasangan ini redha, kita tidak boleh menuntut hak lah. Sebab hak ni adalah satu benda yang tidak putus dan tidak berkesudahan sehingga hari kiamat. Maka kita nak expect sesuatu yang baik kepada pasangan, kita hendaklah menjadi dahulu. Kita bukan menuntut untuk kau jadilah begini. Apa yang kita beri, itulah yang kita akan dapat. Kalau kita nak pasangan kita redha kepada Allah, hanya senyap pada Allah, kita juga kena memulakan untuk kita sendiri tidak bergantung harap yang penuh. Sepenuh-penuhnya aku tak boleh hidup tanpamu. Kan? Kita kena mulakan dahulu, sama ada yang suaminya ataupun isterinya. Secara tidak langsung, aura kita yang sayangkan kepada Allah melebihi daripada sayangnya makhluk ini akan terkesan kepada pasangan masing-masing lah. Oleh sebab itu, janganlah pula jadikan, yalah, sebab taatkan Allah ini, taatkan suami ini adalah satu benda yang suruhan juga. Jangan, tadi Anda sebut tadi hakikat. Ya betul, hakikat kita cintakan suami dan pasangan adalah cintakan Allah. Betul. Tetapi dalam masa yang sama, taatnya kepada suami ini adalah ada satu arahan khusus. Apabila datang beberapa dalil dalam Islam ni, ada beberapa suruhan, kita kena kumpulkan beberapa suruhan tu dan kita kena buat check and balance balik. Maknanya betul kita sayangkan Allah dan Rasul, hakikat kita sayangkan pasangan dan sayangkan suami. Tapi dalam masa yang sama ada dalil yang mengatakan satu hadis, kalaulah boleh, Nabi kata,
dijadikan makhluk ni disembah, dan saya aku dah suruh isteri-isteri menyembah suaminya masing-masing. Tapi perkara ini tidak berlaku. Tidak boleh. Nak menunjukkan makam suami ni dia boleh jadi nombor dua selepas Allah dan Rasul bagi seorang isteri. Mak bapak pun telah mewalikan dan mewakilkan setelah mana akad nikah, aku serahkan tanggungjawab aku kepada anak perempuan aku kepadamu. Dan ketika itu Allah, Rasul dan suami. Jangan sampai pula hanya alasan cinta ke Allah, ketika tu ngatik, Kelantan sebutlah. Ngatik tak betul-betul. Suami punya perasaan, berzikir, minta maaf orang Selangor. Minta maaf orang Perak. Ketika zikir tak putus, kan? Baca Quran tak putus. Bukan kata Quran tu tak bagus, tapi mengambil alasan pula nak cintakan Allah sehingga mengabaikan tanggungjawab insan yang mulia pada pandangan Islam ini. Tapi janganlah sampai statement itu menjadi satu eksploitasi kepada golongan lelaki. Ni kena orang kita ni bab-bab eksploitasi ni expert betul. Kau nanti ahli neraka. Syurga di bawah tapak kaki suami. Sudah. Mi goreng dua. Tak pasal-pasal. Ini masalah. Ini masalah bagi orang yang suka eksploitasi. Jangan dipandang satu benda ni dengan pandangan eksploitasi lah. Tapi pandangan yang baik. InsyaAllah ketika itu kerukunan rumah tangga dapat direalisasikan. Okey. Wallahualam. Boleh kot insyaAllah menjawab sedikit. Ada soalan lain? Okey. Okey. Silakan. Itu ketika mana berpasang ke ataupun sendiri bujang lah. Allah Akbar. Okey. Itu pertama. Okey. Kedua? Okey. 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 Soalan pertama tu tak boleh gabung dengan soalan ni kot. Dia tanya bagaimana ini memupuk rasa cinta terhadap Nabi Muhammad walaupun kita tak pernah bertemu. Allahu Akbar. Okey. Soalan pertama tadi mengenai bagaimana nak memupuk bagi jawapan yang mudah dan praktikalnya. Pertama, nak rasa iltizam dengan Islam itu jawapan yang mudah lah. Iltizam dengan gaya hidup Islam. Tapi bila spesifik dan lebih praktikal dalam alam seharian, termasuklah alam mahasiswa, anak anjurkan antum buat dua je. Ya. Pertama, amalan wajib bagi anak, bagi stage anak sekarang ni, anak tidak bincangkan. Wajib tu confirm dah kena jaga. Bagi kita kena mindset orang yang dah faham, wajib ni bukan cara untuk kita dekatkan diri dengan Allah. Sunat adalah untuk mendekatkan diri dengan Allah. Tapi bagi orang yang public, yang kadang-kadang hurah-hurah dan sebagainya, anak tak boleh cakap ni. Di antara wajib dengan sunat mana lagi bagus? Pada public yang biasa, kita akan cakap wajib atau tak wajib. Bagus. Sebab satu amalan wajib tidak sama dengan 2 juta dan 3 bilion sekalipun amalan sunat. Tapi bagi kita yang, sebab amalan wajib ni adalah wajib. Dan patutnya tidak ada persoalan. Dan memang itu kau kena buat. Tapi bagi orang yang atas sikit daripada orang awam dan public, kita kena letakkan benda yang Allah suka adalah benda yang sunat. Ya? So wajib tu tak ada persoalan. Dan itu memang kamu kena buat. Dan kita banyakkan amalan sunat. Itu asas. Hasil daripada toolset yang telah Ana bagikan tu, Ana anjurkan yang praktikal, dua je. Pertama, antum jaga solat jamaah di masjid. Bila sebut solat jamaah ni dalam Islam, dia tidak merujuk solat berjamaah yang orang Islam, yang orang Malaysia faham. Solat jemaah ni solat ramai-ramai walaupun kat rumah. Tidak. Untuk amalkan solat jemaah di masjid, khususnya lelaki lah dia akan memupuk rasa cinta tu lebih. Kerana apa? Step tu je dah menghapuskan dosa. Bila kita hapus dosa, kita dekat dengan Allah. Step kita berjalan ke masjid. Begitu juga balik. Gugurnya satu dosa, tambahnya satu pahala dan naiknya satu darjat. Hadis. Begitu juga soft yang pertama banyak. Di samping kita boleh memupuk satu networking yang baik ketika mana solat jemaah. Dan rasa kat Manchester ni memang budaya begitu. Alhamdulillah. Yang keduanya, berpeganglah kepada satu pesanan Nabi yang Nabi kata awsani khalili, ketika mana sahabat Nabi nanti tiba hilang pula namanya, berpesanlah kekasihku iaitu Nabi Muhammad kepadaku tentang 3 perkara.
Dan nak fokuskan amalan sunat sikit. Yang pertama, puasa 3 hari dalam sebulan. Yang kedua, tak kira 3 hari dalam sebulan tu ada orang kata ayyamul bayd, hari-hari putih, iaitu hari-hari bulan mengambang, 13, 14 dan 15 hari bulan Islam. Ada ulama yang lebih longgar lagi, tak kisah, yang penting 3 hari bukan mesti berturut. Ya. Yang keduanya, solat duha, cuba amalkan, fadilatnya cukup baik. Dan yang ketiga adalah antutiru qabla an kamu akan witir sebelum kamu tidur. Ya. Kalau boleh witir ataupun sembahyang witir, jangka dan confirm boleh bangun tengah malam, okey, alhamdulillah. Itu elok witir di hujung. Tapi kalau tak boleh, witir siap-siap sebelum tidur. 3 benda ni campur dengan solat jamaah, antum jaga pun dah terbaik dah. Tapi kalau rasa itu adalah satu amalan yang kacang dan memang diamalkan, makam yang tertinggi untuk antum dekat dengan Allah dan Rasul, dan kita rasa memang diri kita boleh terjaga dan kuat, tiada jawapan lain. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus min qalila. Wahai orang yang berselimut, bangunlah pada tengah malam sedikit, separuh ataupun lebih sedikit daripada separuh malam. Ayat ni kebetulan turun setelah mana turun Nabi mewajibkan kepada diri dia dan sunat bagi umatnya. Semenjak ayat tu turun, dan rupanya ayat tu turun setelah mana turunnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq tentang ilmu. Kemudian Nun wal qalami wa yasturun, ayat-ayat ataupun wahyu yang awal turun kepada Nabi tentang cerita tentang pena dan pen, supaya menuliskan ilmu tadi kepada satu pena. Dalam konsep sekarang ni, tesis lah. Kan? Meletakkan tesis tu untuk mengikat lagi ilmu yang kita dapat tu dengan penulisan. Itu antara wahyu yang awal. Dan yang ketiga, setelah mana kamu ada ilmu, wahai Muhammad, setelah mana kamu mengukuhkan ilmu kamu dengan penulisan, kamu kena ada ya ayyuhal muzammil, wahai orang muslim, qumil lail, bangun. Untuk mendapatkan kekuatan luar biasa adalah dengan bangun malam. Dan buktinya ada pada seorang sahabat ana, memang dia chairman satu syarikat mantap. Ya, dia ada beberapa masalah. Sehingga kawan dia kata, macam mana mu ni banyak masalah ni, mesti kurang qiyamul lail. Memang kebetulan dia menjadi satu pukulan dan dia rasa betul benda tu pada dia. Dan dia cuba amalkan. Masya Allah. Ya. Anda nak kongsi pun mungkin sedikit privacy. Tapi cukuplah anda katakan, Allah buka satu demi satu jalan keluar bagi dia. Ketika mana dia banyak masalah. Ya. Okey. Ya. Barulah Allah turunkan wahyu-wahyu yang terawal. Ya ayuhal muddathir kum fa'anzir. Warabbaka fakabir. Setelah mana ada ilmu, ikat ilmu kamu dengan penulisan, bangun qiyamul lail, dan wahai orang muslimat, bangunlah dan berilah peringatan. Tak boleh amalkan ilmu seorang-seorang, ajak lagi kawan-kawan yang lain. Ni wahyu awal yang turun pada Nabi, satu bekalan yang kita boleh jadikan juga. So, kadang-kadang anda nak letakkan satu amalan yang fix, dia adalah satu benda yang tidak sesuai dan ulama jarang menganjurkan, kan? Itu sebab anda menyebut banyak sedikit alternatif. Sebab orang ni kadang-kadang dia kuat sembahyang, tak kuat puasa. Kuat puasa, tak kuat sedekah. So, ikutlah mana-mana yang kita rasa boleh beriltizam. Tetapi, jangan banyak. Tetapi dia istiqamah. Ya? Okey. So, kalau rasa boleh, yang praktikal, mulakan dulu solat jemaah. Daripada solat jemaah tadi, mulakan 3 tadi. Tinggi sikit, qiyamul lail. 3 tadi anda ulang. Apa tadi? Pertama, puasa 3 hari dalam sebulan. Kedua, sembahyang duha. Dan ketiga, ya, witir. Wallahu a'lam. Dia akan menimbulkan rasa cinta, insya-Allah, kepada Allah dan Rasul. Yang kedua tadi soalannya mengenai guideline tadi, anda rasa cuma dah jelas, tapi mungkin saudara yang bertanya siapa nama? Khalis. Khalis tadi dia bagi satu situation kan. Ketika mana bila menyebut pasal menundukkan pandangan, dia menundukkan pandangan ini adalah ketika mana aksiden, bukan sentiasa tunduk pandangan. Dia sentiasa tunduk pandangan, langgar tiang. Kan jalan-jalan terus kan. Dia maknanya kalau itu sebab adanya kadang-kadang ada satu hadis yang ana pun kurang pasti mada sihhatu hadzal hadis ataupun sejauh mana kesahihan hadis ni, tapi pernah dibincangkan dan ada dia punya justifikasi. Pandangan pertama adalah rezeki. Pandangan kedua, alaika, ke atas kamu, maknanya berdosa. Maknanya apa? Maknanya kalau kita bertembung dengan akhwat ataupun muslimat ataupun wanita, pandangan pertama tu adalah biasa. Janganlah daripada awal kong langgar tiang pula kan. Nah, ini adalah satu benda yang luar daripada satu kebiasaan manusia. Buat macam biasa, berjalan biasa. Kan bila berjumpa tu, dia dah pakai tudung, itu adalah satu benda yang sudah tertutup. Kan, aurat pun dah tertutup. Cuma jangan diikuti pandangan tersebut bila dah tengok tu. Ini masalah.
Dah tengok sekali tu okey, biasa pandai tempat lain. Kalau ada pula tempat-tempat yang kita rasa macam oh bahaya, dia terpakai ketat pula hari tu. Maklumlah musim winter ni kan sejuk, baju pun terpaksa pakai fit-fit kan. Allah Akbar. Macam tu. Kullil mu'minin yaghuddu min absarihim. Itu sebab disebut kullil mu'minin yaghuddu min absarihim. Min ni sebahagian daripada pandangan. Bukan sentiasa tunduk. Pada situasi yang sedemikian rupa. Ya, tetapi biasalah dalam satu sudut yang lain ketika mana seseorang yang nak mengamalkan Islam di akhir zaman ini, dalam satu hadis yang lain, kaqabidil jamr, seperti mana orang yang menggenggam bara api. Bara api ni kita nak genggam. Itu seolah-olahnya kita nak genggam, tapi bila genggam panas. Bagi mereka yang beriltizam walaupun gaya yang tak adalah seover macam tu sampai langgar tiang. Tapi ada kalanya cemuhan-cemuhan dan kau ni alah skema lah kau. Ini adalah satu ayat-ayat yang biasa. Kan bagus sangatlah, poyo lah kau. Ayat-ayat yang biasa yang kadang-kadang boleh membunuh kita. Tapi bagi mereka yang beriltizam dan terus untuk memilih menggenggam bara api ini, Nabi bersabda, tuba, tuba, wa tuba liman lam ra'ani, wa yu'minu bi awkamakal. Nabi bersabda di zaman dia, di hadapan sahabat. Kamu beruntung sebab kamu beriman sebab aku ada. Aku boleh konsak kamu. Aku boleh tegur kamu. Tetapi ada satu kaum yang dia tidak melihat aku. Dia sangat beruntung. Dan Nabi ulang 3 kali. Tuba wa tuba. Tidak melihat aku, tetapi dia beriman dengan iman yang dalam. Siapa? Kita. Ini adalah satu benda yang Nabi berikan kepada umat dia yang sahabat-sahabat Nabi pun jealous. Dan peluang tu ada di hadapan kita. Cuma kitalah tinggal nak memilih. Sama ada untuk memilih jalan yang dekat dengan Allah ataupun jalan yang sebaliknya. Wallahualam. Tuba ni beruntunglah, beruntunglah bagi siapa yang tidak melihat aku, kita lah, tetapi beriman. Iman ni adalah satu belief yang paling tinggi dalam ranking-ranking kepercayaan. Tak nampak tapi sangat mempercayai. Itu iman. Ya, wallahualam. Soalannya. Ya. Macam mana nak kawal diri bila kita dah ada perasaan untuk berpasangan? Ya. Tapi dari segi kewangan, umur, kematangan, kita belum bersedia untuk kahwin. Ya. Dari sudut kewangan cukup? Tapi dari segi kewangan, umur dan kematangan belum bersedia untuk berkahwin. Tapi perasaan nak? Perasaan nak. Okey. Suluhan kenabian itu telah ada dalam perkara ni. Macam mana nak kawal diri? Perasaan nak. Perasaan ni adalah satu benda yang datang bila datang kematangan. Ini adalah satu benda yang normal. Ya. Mana mungkin budak 10 tahun rasa nak kahwin. Ya, dia akan datang ketika mana usia-usia universiti, dan ini adalah satu benda yang fitrah yang biasa. Ya. Tapi bila nak kawal ni dalam keadaan kewangan tak cukup, kan apa lagi tadi kata? Kematangan pun belum ada. Ketika itu hukum kahwin pun ada. Ada kalanya wajib, ada kalanya sunat, ada kalanya harus. Ya. Ya, wajib ni dah kira tak boleh tahan, boleh terjebak pada zina dah wajib lah. Sunat ni biasa-biasa, mampu kan, tak mendatangkan mudarat pada pasangan, dan boleh pula berkahwin sunat. Dan selebihnya mungkin boleh jadi haram, boleh memudaratkan pasangan. Harus ni mungkin kes macam ni lah. Kan, rasa nak duit tak cukup pula. Ataupun rasa tak matang lagi. Dan mungkin ini banyak berlaku. Maka suluhan kenabiannya adalah untuk berpuasa lah. Fa'innahu lahu wija. Berpuasalah. Sesungguhnya pada berpuasa tu ada satu namanya benteng yang boleh menahan diri untuk menyempurnakan proses supaya matang, sempat kumpul duit. Tetapi permasalahan sekarang, ramai yang berpuasa tetapi perasaan ni gagal dikekang. Sebab maksud puasa tidak sampai. Orang yang puasa kerana buka sangir tak ada makanan, buka loker tak ada Maggi, duit PTPN tak masuk, dia berpuasa kerana malas nak cari makanan. Ini adalah bukan puasa yang dikehendaki oleh Islam. Puasa ni adalah saya mampu buka sangir dan ada makanan, tapi saya memilih untuk tidak makan. Saya buka peti ais dan ada makanan, tapi saya memilih untuk tidak makan dan berpuasa. Ini baru namanya puasa. Tapi orang kita berpuasa kerana faktor-faktor tadi, maka dia terus tidak boleh mengekang nafsu dan perasaan itu, walaupun dia tahu dia tidak mampu dan masih lagi memerlukan sedikit proses untuk mencapai kematangan, mengumpul duit dan seumpama dengannya.
Maka pastikan niat puasa anda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu dimulakan dengan niat betul dalam melakukan puasa tersebut. Maka dia akan membantu untuk mengurangkan perasaan-perasaan itu dengan lemahnya syahwat kita. Kan? Kurang berfikir tentang perkara tersebut. Ditambah pula dengan faiza faraghta fansab. Apabila kamu rasa kosong, pasakkan dengan satu aktiviti. Jangan rasa bila kosong layan. Bila layan ada mula nak mikir-mikir cari pasangan, layan FB yang dah seumpama dengannya. Ya? Kalau rasa awak dah tak mampu dan perlukan lagi sedikit proses untuk mencapai kematangan, kosong aja puasa. Kosong aja isikan dengan satu aktiviti persatuan seumpama dengannya kan, yang bermanfaat. Insya-Allah dia akan boleh dia selesaikan. Allah. Next. Ada lagi? Tak ada ya? Kat sini tak ada. Ya, macam mana? Ni. Ada tak? Hmm. Itu lama dah tu ya. Itulah. Cinta anti-anti ni sama je dengan IU apa semua kan. Cuma cuma perkataannya senonoh sikit lah. Anak anti kan. Tapi kita bimbang macam tadilah Ana 2-3 kali ulang kalimatul haq yuradu bihal batil. Kalimah yang hak tapi di sebalik kalimah yang benar tu ada di sebaliknya kebatilan. Kebatilan ni dalam konteks yang kita konteks tadi 7 step tadi lah. Kalau 7 step ni tidak lulus dan boleh membawa kepada hana, dia akan jadi haram. Itu jelas. Itu sebab Ana huraikan 7 step tu dengan detail. Ya? Walaupun dia masih boleh mengatakan Ana anti, tetapi perkataan dia Ana rindulah kat anti. Kan? Macam mana? Iyalah mungkin perasaan rindu tu ada. Tapi pandailah diterjemahkan dalam tempoh. Ini ikat tunang tak lagi. Baru nak pikat dah main rindu-rindu malam. Kan? Kalau dalam konteks Malaysia habis pula prepaid, pergi sanggup tengah malam pergi fly asrama tu. Top up kat 7E kan. Untuk sambung pula lagi kan. Semenjak Ana jumpa anti kan. Dia kadang-kadang hanya tukar je. Dia make up kan kat situ. Itu walaupun Ana anti tetap reject. Ya. So kita kena cergas dalam nak melihat perbezaan benda-benda tu. Hanya kerana ustaz, kerana ustazah, kerana anak anti, adakah dia menghalalkan benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So sebenarnya dalam arti kata lain, kita berkenalan sebenarnya dalam proses kita bertunang ni, bahasa mudahnya kita kenal dan cinta tu baru putik je. Cinta yang sebenar adalah selepas kahwin. Dia akan jadi satu benda yang benar. Tapi kalau segala-galanya dia keluar sebelum kahwin, tunggulah balanya. Satu yang biasanya orang boleh akan nampak di alam perkahwinan, dia akan hilang yang Allah hukum hasil daripada batasan yang tidak dijaga ketika mana sebelum kahwin. Biasanya hukuman yang jelas yang Allah akan bagi, hilangnya trust pada pasangan masing-masing. Sebagai contoh ringan-ringan, dah pegang tangan, dah mula I love you, tak kahwin lagi ni. Lebih-lebih ni. Akhirnya bila dah kahwin, dia kata, kalau pasangan akan terbisik tu lah mati. Dia ni outstation suami aku. Kalau sebelum outstation, dia dengan aku pun dah geli-geli dah. Dah lain macam dah. Adakah mustahil bagi dia untuk buat satu benda yang curang ketika mana dia outstation? Mungkin isteri akan berbisik begitu. Kalau dia boleh curang, kalau dia outstation 2 minggu, aku pun tak ada hal lah. Ini mungkin antara hukuman-hukuman Allah Subhanahu Wa Taala. Trust hilang. Maka sakinah hilang lah. Mawaddah hilang lah. Rahmah hilang lah yang kita bincangkan tadi. Hasil daripada bercinta yang over-over sebelum perkahwinan. Ya. So boleh anda katakan dalam fatrah ataupun dalam masa untuk bertunang ni ada hanya untuk mengenali pasangan. Tidak tersilap moga-moga dia ni adalah pilihan yang beragama, bukan sekadar cantik, bukan sekadar berketurunan baik dan bukan sekadar itu, tapi beragama untuk kenal saja dahulu. Keturunan baik, itu je. Tapi cintanya, lebihnya, putikan tu ada selepas kahwin. InsyaAllah dia akan menjadi satu benda yang cantik, baik dan tidak keluar daripada landasan. Wallahualam. Next. Bagaimana nak jaga batasan waktu dalam penantian? Lebih kurang tadi kot tapi bagaimana nak jaga batasan? Contoh dalam proses nak taruh ataupun tengah tunggu jawapan dia. Itu. Okey. Ana sebenarnya kadang-kadang sedikit bimbang pelajar
ada kalanya bila bincang-bincang dan bertemu dengan beberapa pelajar kan, di overseas, UK dan Jordan, kadang-kadang sedikit risau kepada mereka yang di UK, kadang lebih syadid daripada ustaz-ustaz yang ada kan. Maknanya terlampau nak jaga sangat. Syadid ni macam terlampau tegas kan, sampai tiada ruang untuk berkenal di antara satu pasangan. Ini pun masalah juga kan. Sampai nak SMS pun terlampau takut kan, perlu nak SMS pun ada pula orang tengah, jadi susah pula. Ini adalah satu benda yang kadang-kadang bahasa orang orang KL Selangor agak-agak lah kan. Kan cuma yalah kadang-kadang ada orang tengah tu mesej tu macam mana nak cakap ya, takut sangat tersasar lah kot, tapi janganlah macam tu kan. Kalau ada perlunya kita berterus terang, tapi berterus terang mungkin anda rasa kalau logik dalam masa pertunangan ni lebih kepada urusan perkahwinan, persiapan. Itu kadang-kadang directly tak apa, email kan. Like, kalau luahan perasaan tu lain, itu lepas kahwin lah kan. Kalau nak menyatakan persoalan, nak tanya serius kepada ke arah pembinaan masjid, itu tak apa, directly tak apa ya. Cuma rasa kalau rasa nak hilang rasa rindu nak tengok juga, cari orang tengah, buat pertemuan, pastikan balik tengok pasangan kita atas bawah, dibenarkan masa tu kan, jaga aurat, okey tengok lah ya. So bagaimana, dah jawab sikit tadi, mungkin pertama cepatkan perkahwinan, ini jawapan baru, boleh tukar kepada plan B macam mana. Cepatkan perkahwinan. Yang kedua, alternatif puasa tadi. Yang ketiga, jangan terlampau rigid. Sebab kadang-kadang terlampau rigid tadi yang macam nak gambar kat SMS perempuan dulu ada orang tengah. Dia satu benda yang dikekang. Dia lagi nak tau sebenarnya. So, biasa. Buat seperti satu benda yang normal. Jangan terlampau rigid sangat. Awas sotiah lah. Dia tidak ekstrim. Islam ni sentiasa meletakkan satu benda yang tidak ekstrim. Wa ja'alakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alaikum. Ya. Kami jadikan kamu ni, wahai Rasul, umat yang pertengahan supaya menjadi penyaksian kepada umat-umat yang lain. Kita tidak seperti mana agama Buddha yang terlampau ekstrim, tidak makan daging, sayur, vegetarian, pakai kasut pun tak pakai kasut, kan? Pakai yang selempang je macam umrah, skinhead. Agama Islam tidak begitu. Siap ada titik tiga lagi kan. Dan tidak juga seperti mana agama Nasrani, terlampau ekstrim, tadi terlampau kurang. Terlampau ekstrim agama Nasrani macam mana? Ataupun Kristian. Tak boleh berkahwin bagi padri-padri dia. Melarang satu benda yang fitrah bagi manusia. Tengok padri dia lah yang paling banyak buat kes. Anak luar nikah dekat gereja dah seumpama dengannya. So agama Islam tidak ekstrim, tidak kurang. Dia adalah wasatiyah dan pertengahan. Nak kaitkan sama dengan hubungan tadi. Jaga boleh. Jaga memang kita nak jaga. Tapi jangan terlebih jaga. Bukan kata anda menghalalkan benda yang haram. Tidak. Tapi kadang-kadang satu benda yang terlebih, dia akan membuka satu pintu yang macam tadi lah. Bila terlampau sekat, dia akan meletup pula nak kan, nak terover pula nanti sebaliknya lah. Wallahualam. Ada yang lain? Next. Cinta betul korang ni. InsyaAllah nak kahwin ya, silakan. Apakah di sebalik soalan itu? Cici itu sebab nak tahu juga di sebalik tu kan. Nak kianat kawan kan kau tengah cinta. Tapi kalau nak jawab biasalah. Sangkut dahi begini, layan lagu intim, kau tahu ku merinduimu. Kan tengok cicak dua ekor kat atas siling, cicak belakang nampak brutal, cicak belakang depan nampak manja sikit, tiba-tiba alangkah baiknya kalau aku yang menjadi cicak itu. Gunting-gunting jerawat sambil melihat cicak, itu tanda-tanda lah tu kan. Lepas tu dah mula bersendirian banyak sikit, tiba-tiba SMS lain macam, itu dah perlu dirawat dengan kahwin. Ya, okey. Tapi kita mungkin perlu ada topik sikit lah. Okey. Minta Ustaz ulas sikit tentang insiden student gay kat Ireland. Ya. Ana pertamanya, okey. Apakah yang patut kita ambil perhatian untuk kebaikan umum? Okey. Ana sekedarnya pertamanya tak berani sangat untuk mengomen benda yang kita kurang maklumat. Tapi dapatlah secara surface-nya tentang berita itulah, dan memang meletup pun kat Malaysia. Buletin utama pun cerita benda utama, benda tu antara topik utama berita-berita, kadang-kadang keluar kat paper kan. Cuma memandang isu ni memang
dua sudut lah. Pertama, bagaimana dia ni adalah satu benda yang tidak baik dan perlu dihindari lah. Itu kalau common sense tu tak ada pada manusia biasa, ini something wrong lah. Cuma dari satu sudut, selain daripada kita anti dengan benda ni dan tidak suka, kita kena fikir juga sebagai jiwa da'i. Kita bukan qadi ya. Qadi ni halal haram dosa pahala ya. Kau betul salah je. Tapi kita kena menjadi seorang da'i. Da'i ni mengajak, bukan menghukum. Maka ketika mana kita mengajak, kita kena ada jiwa. Kita kena tanya, bagaimana dia boleh terjebak kepada benda-benda sedemikian rupa. Dan kita kena berusaha untuk mendekati dia, untuk keluarkan dia daripada kepompong tersebut. Ada tak usaha-usaha tu dan pikiran-pikiran seperti itu? Dan seharusnya dan sewajarnya ada. Apa yang kita dapat daripada kita menghukum dan mengutuk dia? Apa yang kita dapat? Silap-silap, dosa mengumpat. Silap-silap kita merasakan diri kita lebih sombong dan kita ni kononnya maksum daripada sebalang kejahatan. Itu kontra, bukan pro, kontra daripada apa yang kita dapat kalau kita mengutuk dan mengeji dia. Tapi cukuplah kutukan untuk mengatakan perbuatan, bukan individu dia. Perbuatan ini sangat bertentangan dengan nilai manusiawi dan Islam itu sendiri. Tetapi selebihnya kita cuba untuk pergi kepada membantu dan dakwahkan kepada dia. Ada tak usaha ni? Dan kalau ini lebih difokuskan, maka apa benefit yang kita akan dapat? Kita akan dapat menyelamatkan seorang yang terjerumus ke dalam api neraka. Besar tak pahala? Bahkan kita dapat pahala lah. Hasil daripada dakwah. Dakwah kepada dia. Dan Allah menjamin usaha dakwah ni dengan satu firman-Nya yang memuji. Ya. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Betapa baiknya Allah kata seseorang yang mengajak dan berdakwah kepada satu benda yang baik. Contohnya dalam kes ini. Yang kat island tu. Baik, Allah puji. Sangat, sangat baik. Betapa baiknya. Itu terjemahan dia. Dan beramal soleh. Mengajak tiba-tiba dia pun hampir tak guna juga. Mengajak dan dia sendiri beramal soleh. Dan mengatakan, dan bangga. Wa qala innani minal muslimin. Dan aku adalah di kalangan orang Islam. Islam tidak buat macam ni, dek. Bang, jangan buat macam tu. Ketika itu insyaAllah penyelesaian di depan mata kita. Next. Wallahualam. Soalan seterusnya, dia tanya, apakah bentuk persiapan yang terbaik yang perlu dilakukan bagi mereka yang berniat ke arah perkahwinan? Sebab ada sebab setengah orang fokus pada agama, ada yang fokus pada benda lain. Okey. Benda lain tu apa? Tak tahu. Okey. Dan soalan kedua, boleh tak kita research sendiri bakal pasangan? Okey. Yang pertama, persiapan dia kena faham maksud agama. Ana tidak menafikanlah hasil daripada pendidikan dan pendedahan yang telah kita lalui. Kita sangat skeptik dalam melihat agama tu kan. Maknanya orang mendalami ilmu agama tu apa? Sampai dia menafikan bahawa ilmu tentang perkahwinan, iaitu ilmu sunnatullah. Bagaimana kita nak mengenal pasangan dari sudut emosi, bagaimana kita nak memahami dia, itu adalah sebahagian daripada ajaran Islam. Ya. So, agama juga termasuk dalam psikologi yang perlu dipelajari. Itu sebahagian daripada tuntutan agama. Tapi orang sudah memisahkan. Bagi Ana, selain daripada ilmu-ilmu agama asas dalam permasalahan rumah tangga, seperti mana kalau perempuan darah-darah yang keluar yang kadang-kadang perlu kepada ilmu-ilmu sedikit kan. Begitu juga bila berlakunya haid dan nifas, ketika mana setelah mana melahirkan anak. Benda-benda tu masalah wanita mungkin lebih kritikal. Itu hukum hakam cuba dalami. Kan? Itu dari sudut syariatullahnya lah. Ustaz Rizal cukup popular lah syariatullah ni. Dan sunnatullahnya perlu juga itu dalam agama. Iaitu bagaimana nak memahami pasangan. Ya, kita boleh ambil buku Man from Venus apa? Dan Woman from Jupiter. Yes. Terbalik. Itu Ana yang karang buku baru. Laki daripada planet lain, perempuan daripada planet yang lain. Itu adalah buku yang Ana rasa cantik untuk sebahagian daripada agama, untuk memahami pasangan. Ya, boleh untuk dipelajari. Sebab kadang-kadang aksiden-aksiden yang berlaku dalam rumah tangga adalah aksiden yang berkaitan dengan emosi kadang-kadang. Kebanyakannya bukan kepada ilmu agama juga sangat. Ya? Maka ini adalah juga sebahagian daripada persiapan. Ya? So, bagaimana kita nak memahami pasangan sebelum kita minta dia faham kita. So, tips sana, cuba belajar untuk memahami banyak.
Bila kita banyak memahami, menuntut hak dalam siri dan episod perkahwinan tidak banyak. Ya, dia akan cuba untuk sinergikan dan menyesuaikan keadaan yang ada untuk mencari kebahagiaan. Berbanding bila dia tidak cuba memahami, dia akan sentiasa cari hak dan dia susah untuk bersinergi dengan pasangan. Okey. Itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua mengenai Menggunakan apa- risik ni rasanya. okey, sebab risik ni dia prosesnya banyak. So kalau pergi deep sikit mungkin anda boleh jawab lah. Tapi bila risik ni anda boleh bagikan dua fasa lah. Satu di peringkat kita sendiri, satu di peringkat orang tengah. Di peringkat kita sendiri adalah kita merisik dari sudut kita kenal orangnya siapa. Gambarnya boleh tengok, oh yang ni. Kan? Kita bahasa tak formalnya usah-usah dia lah. Ketika mana dalam persatuan kita nak tengok dia lebih sikit. Ketika mana kita dah yakin untuk dia menjadi pasangan hidup kita. Tak ada masalah. Itu adalah sebahagian daripada merisik. Ya. Wallahualam tak ada masalah. Tapi risikan yang kedua, itu memerlukan kepada orang tengah lah. Untuk seriously melahirkan pasangan kita. Kadang-kadang orang tengah ni kita rasa macam tak ada satu asas dalam Islam. Sebenarnya ada. Bagaimana Rasulullah SAW sendiri pun ketika mana nak dipropos oleh Khadijah kan. Dia Khadijah mengeluarkan dia punya perasaan dan perasaan nak tu kepada orang tengah untuk disampaikan kepada Rasulullah. Dan akhirnya Rasulullah memahami mesej tersebut. Dan kita ambil bahasa mudahnya, selain daripada kita boleh juga dalam rangka melamar tadi sendiri dengan mengenal pasti melalui gambar, melalui dia orangnya, dia satu persatu dengan kita, orang ni lah yang kita rasa berkenan. Fasa yang kedua adalah kita memerlukan orang tengah untuk lebih serius ke arah perkahwinan tu. Ya, mungkin ibu bapa, mungkin orang tengah sendiri di luar negara dan seumpama dengannya. Wallahualam. Ada juga soalan. Ada. Best tak? Best. Yang soalan ni tanya ada tak ada tak anjuran Islam atau kelebihan kahwin dengan orang bukan Melayu? Atau Arab. Okey Anjuran sebelum pernikah. Boleh ustaz dia soalan kot. ya, anda tolong bacakan kecil sangat. Okey. Yang tadi apa ada tak anjuran ni dia kata? Anjuran ataupun anjuran Okey. anjuran. Pertama wallahu alam anjuran itu tak adalah, dia lebih kepada universal lah. Bukan kata macam waja'alnakum syu'uban wa qabaila kan. Dikaitkan dan dirapatkan, kami jadikan bangsa-bangsa dan kabilah-kabilah untuk kamu mengenali. Dan sebelum ayat tu Allah letakkan apa zakari wa unsa, laki dan perempuan untuk berkenalan kan. Dan jurus ayat selepas tu adalah tentang kabilah kan. Itu secara umum dan secara orang kata tidak langsung. Bagi orang yang memerhatikan ayat ini dengan dalam, seolah-olah ada kebaikan dalam kahwin campur antara benua. Contoh dengan Mak Saleh, dengan Arab, ya. Tapi dalam rangka untuk mengenal, ta'aruf, untuk disinergikan, untuk mendapat untuk mencapai tiga benda tadi lah. Sakinah, mawaddah, warahmah. Ya. Adanya mesej secara indirect, itu dah bahasa mudahnya. Mesej secara indirect tentang berkahwin yang lebih luas. Dan dia punya pro bukan kontra ya. Dia punya pro ni lebih kepada mengembangkan zuriat lebih daripada kelompok yang ada. Kadang-kadang kat Malaysia ni kelompok yang ada ni kadang-kadang sekampung kan. Dia macam tu lah. Taklah berkembang sangat. Tapi kalau kita antara benua secara kan indirectnya boleh, kalau bukan Islam boleh mengembangkan pula Islam kepada orang Ireland, orang Irish, kepada orang-orang British kan. Itu antara pro dia lah. Tapi secara directly wallahu alam. Tak wallahu alam, kadar ilmu anda yang cetek ni tak berapa nampaklah dalil-dalil dia lah. Tapi indirectly macam tadi lah. Apa pun kalau nak lepas ni kita rasakan sesuai tak? Boleh sinergi tak? Dan rasa boleh capai ketakwaan tak? Okey, itu yang pertama. Itu ada soalan lah dia tanya macam mana nak cari pasangan yang kita rasa realistik untuk kita. Kalau ringkasnya macam mana nak tahu bahawa dia lah untuk kita. Aduh. Macam mana nak tahu ya? Okey. Pertama macam tadi lah. Ada kalanya pandangan kita tak tahu.
Bak kata ke lagu kumpulan Hijaz, pandangan mata selalu menipu, pandangan akal selalu tersalah, tapi pandangan hati eh uh, yelah, tapi nak ceritanya kadang-kadang akal tersasar juga silap. Kalau gunakan itu fikiran, kalau gunakan emosi kadang-kadang melulu. Tapi kalau gunakan hati, biasanya ada sedikit ketepatan di situ. Kan? Sebab pandangan hati ni dilink dengan spiritual. Dilink dengan satu benda yang benar, link satu benda yang ketuhanan. Jadi kalau kita nak tahu dia ngam, dia tak boleh sangat guna akal. Wallahualam lah. Dia tak boleh sangat guna emosi. Dia kena banyak guna spiritual. So bila guna spiritual, antum rasa kan, rasakan secara ikhlas tanpa ada gangguan emosi sangat, tanpa ada gangguan fikiran sangat. Ditanya betul-betul dalam okey, halal memang agama bagus, okey kan, kemudian rasa berkehendak tu ada, dibantu pula dengan istikharah, dengan taisirul umur yang nak cakap tadi kan, ada tanda-tanda mudah kan, dipermudahkan dan hati tenang. Itu tanda insya-Allah pasangan kita ngam lah, ya. Kemudian respon daripada sebelah pihak lagi, kerana itu sebelah pihak kita kan, tapi respon di satu pihak lagi pun sedemikian rupa. Dan wallahualam Allah jadikan yang istilah ni kadang-kadang dipopularkan oleh Dr. Fazilah Kamtumi, Kamsah. Dia kata kita ni ada satu namanya fax minda tau. Fax minda ni memang ada. Dia satu hubungan minda apa yang kita fikirkan macam malah. Kadang-kadang kita rindu pada mak kat kampung, tiba-tiba tak lama dia call kita. Contoh, dia adalah unsur-unsur macam tu. Rindu pada isteri, tiba-tiba isteri SMS. Dia ada unsur namanya fax minda macam tu kan. Jadinya kalaulah message kita baik, tulus dan dia bersifat spiritual, dan pasangan sana pun dia akan memberi message yang hampir sama biasanya. Itu tanda ngam tu lebih dekat lah. Tapi kalau lebih kepada akal, dia banyak menjustifikasi dan alah lawa kan, okey, tapi dia kurang spiritual kan. Begitu juga emosi, kadang-kadang cantik, cutting, lawa, macho, pimpinan, kan. Tapi wallahualam lah, benda tu boleh juga semua dimasukkan, tapi more lah bagi ana untuk tahu ngam ni spiritual. Wallahualam. 3 minit lagi. Dah lah, good. Okay. Jawab ni. Boleh? Mudah lah kalau kena reject. Mudah apa? Mudah soalannya kalau kena reject. Okay, kalau bagus, realistik tu. Kalau kena reject, kita tidak tahu sebab reject ni, sebab banyak juga kes yang reject akhirnya jadi. Ada juga. Maknanya mula-mula dia tolak kan, tapi akhirnya si laki ni bersungguh kan, dan akhirnya yalah memang dah jodoh, kahwin juga. Masalahnya bukan kesnya sikit dan terpencil lah. Kes ni dalam persen yang anda tak pernah buat statistik tepat lah, tapi persen yang besar juga, bukan kata terpencil punya kes. So nak ceritanya, bagi yang kena reject, bagi anda yang rasa dia memang inilah pilihan, inilah bertepatan dengan agama, spiritual pun baik kan, kan istikharah pun ada taisirul umur tanpa gangguan psikologi dan syaitan yang banyak mimpi kan. Maka ketika itu kita cuba, tolakan pertama tu kadang-kadang biasa. Pertama dia akan menguji betul ke lelaki ni ikhlas dan bersungguh nak aku. Bagi perempuan lah kan. So perjuangan kena diteruskan. Okay. Tapi kalau sekali kena reject, dah fed up, apa ni kan, itu mungkin di pandangan mata perempuan. Satu. Keduanya, kadang-kadang tanda serius kita bila kita cuba kali kedua ketiga, itu yang pertama, tanda serius. Yang keduanya, kadang-kadang anak kata cinta ni kadang boleh dilatih juga. Macam ikhlas juga kan. Kali pertama mungkin kita rasa tak ada apa, tapi kali kedua bila dia serius dengan kita dan mencuba dalam ruang lingkup yang dibenarkan Islam tadi, dia kadang-kadang mula berputik. Macam Ana ambil sampel Zaujah Ana lah. Ana tak ada apa-apa dengan dia mula-mula lah, tapi bila start mengeluarkan perasaan rasa, aku rasa serius nak ambil engkau, kan, soalan macam tu, baru timbul perasaan tu, nampak? Kan,
Dalam masa yang sama 4 orang dah propose tu. Tapi dia nak Abang Zamri juga. Tapi nak ceritanya maknanya ketika tu mungkin cinta dia berbelah bagi kan. Tapi ketika mana adanya percubaan dan nampaknya serius kita, ketika itu tidak mustahil percubaan kali kedua dan kali ketiga mungkin berhasil. Wallahu alam. Jadinya jangan mudah kecewa dengan percubaan pertama yang telah di-reject. Tapi kalau rasa dah 2-3 kali reject, istikharah pun, taisirul umur pun tak ada, bunga bukan sekuntum. Kumbang bukan seekor kan. Pilihlah dan jangan fed up. Okey, wallahu alam. Ya. Okey. Ya, cantik. Ya. Okey. Ini pun soalan realistik dan banyak juga berlaku. Okey. Soalannya ketika mana kita ada pilihan sendiri dan ada kalanya mendapat sedikit tentangan daripada ibu dan bapa. Bahasa mudahnya macam itulah. Dan rancangan soalan ni banyak digambarkan melalui cerita-cerita Hindustan. Okey, jadi jadi pertamanya kita adalah manusia yang tidak boleh membaca qada dan qadar. Itu kena tahu kan. Setelah mana berlaku baru kita tahu itulah takdir kita. Maka disebabkan kita tidak tahu qada dan qadar, kita hanya mampu berusaha dan memilih cara yang terbaik atas fikiran kita dan atas suluhan Quran dan Sunnah. Jadi oleh sebab itu, ana nasihatkan bagi mereka yang mendapat tentangan mungkin, pertama ibu bapa biasanya dia nakkan satu benda yang terbaik untuk anak. Itu kena mindset. Dia tak nak satu benda yang tidak baik. Itu. Kecualilah ada benda-benda yang kes terpencil tu anak tak nak cerita lah. Itu biasanya mindset mereka. Jadi dia nak yang terbaik saja untuk anak dia. Yang difikirkan mereka baik. Tapi kadang-kadang mereka tidak nampak satu sudut dan beberapa angle yang rupanya baik juga. Yang perlu disuluh dan diceritakan oleh kita. Maka dalam kes yang kadang-kadang angle yang baik yang mak bapak kita tidak nampak, tolong suluhkan benda tu kepada parent kita supaya dia nampak dan akhirnya boleh setuju dengan pilihan yang kita buat. Dan wallahualam ibu bapa kebelakangan ini lebih rasional dan tidaklah terlampau seperti mana ibu bapa klasik yang nakkan pilihan dia juga. Walaupun masih lagi berlaku. Ya. Okey, tapi ada pun dalam kes yang kadang-kadang memang ibu bapa ni sudah ada pilihan sendiri. Dan kita pun ada pilihan sendiri. Pertama bagi nasihat ana, jangan memilih jalan konfrontasi dengan ibu bapa. Ya. Kita kadang-kadang ibu bapa ni dia ada hot titik kelemahan dia apa dipanggil? Soft spot ke apa? Ya. Ya. Bukan ibu bapa aja, semua manusia ada unsur yang bahasa mudah lebih difahami adalah ada emosi dia. Ada titik dia lembut dia. Ada. Itu sebab manusia. Kita nampak jahat macam mana pun, hati tetap taman punya. Mesti punya. Kan kapak kan tapi keliling ada bunga kan. Jadinya tolong jangan pilih cara konfrontasi. Pilih cara delegasi dan banyak juga rekod yang apabila yang ada satu, sebab anda ni jalankan training kan, mantap training and konsentrasi, banyak juga kes-kes yang kena orang sharing dalam training anda. Sebagai contoh dalam kes perkahwinan, dia ni orang Kelantan, mak dia memang tak asup sikit, nak kahwin juga anak-anak dia mesti dengan orang Kelantan. Kan, contoh lah kan. Bukan kutuk orang Kelantan, kes benar. Ya. Tapi ketika mana adik-beradik dia, abang pertama jenis taatkan ibu bapa, okeylah. Tak ada masalah, kebetulan pilihan dia pun orang Kelantan. Tak ada masalah. Tapi adik dia yang kedua, suka dengan orang luar. Tapi jenis tak pandai berdelegasi dan suka konfrontasi. Maka berkahwin tapi masalah lah. Tapi adik dia yang seorang lagi yang kecil sikit bangsu, dia memilih walaupun bukan orang Kelantan, orang luar juga, tapi jalan diplomasi. Kan? Dengan menggunakan orang ketiga yang rapat dengan parent, yang boleh menundukkan dan merasionalkan mereka. Dan beberapa benda lah yang boleh menaikkan trust ibu bapa. Dan akhirnya adik yang paling kecil ni, walaupun kahwin dengan orang luar, masih lagi boleh ngam akhirnya dengan parent, dengan ibu bapa. Tapi kalau juga dah tak boleh juga dengan cara bukan delegasi, masih lagi memilih konfrontasi, jangan sampai termasuk dalam lingkungan derhaka kepada ibu dan ayah lah. Ya. Sebab ada satu hadis Nabi, bukan satu lah, banyak. Tapi antaranya menunjukkan bahawa
Ibu bapa ni berhak untuk menasihatkan dan memerintahkan anak dia menceraikan isteri. Ya? Tapi dalam rangka kemaslahatan agama lah, kemaslahatan yang dipikirkan perlu. Dan anak mesti mendengar. Dan dalam hadis tersebut, anak mendengar. Dan Rasulullah pun pernah menasihatkan supaya dalam beberapa kes dan dia mendengar. Menunjukkan bahawa makam ibu bapa ni penting juga. Ya? Ya? Wallahualam. Sedikit mungkin boleh jawab. Lain? Oh, 1 minit lagi. Tak ada kot. Okey. Lagi nak habis lagi power pula soalan. Okey. Terima kasih. Moga-moga kita berjumpa lagi. Kalau bagi mereka yang nak datang program Fuyo, datang. InsyaAllah. Puisi tahun lepas. Kalau nak lagi, panggil tuan-tuan akan datang. Sekian dahulu. Apa yang baik itu datang daripada Allah SWT. Yang lemah itu datang dari kelemahan diri anak sendiri. Hakikatnya daripada Allah SWT juga. Disandarkan kepada hamba Allah yang taif lagi ini. Maaf daripada hujung rambut hingga hujung kaki. Kalau tersalah bahasa, terkasar, terkasar bahasa dan seumpama dengannya, itulah daripada hamba Allah yang hina lagi dhaif ini. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Alhamdulillah. Alhamdulillah kita dah berjaya lah apa panggil ni, undergo kita punya session dengan Ustaz Zamri kita pada malam ni. Jadi saya mewakili semua orang pada malam ni dan juga yang mendengar secara maya untuk mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Zamri yang datang jauh dari Malaysia dan sanggup memberi pengisian pada kita semua. Dan apa yang dapat saya simpulkan pada hari ini adalah cinta yang paling utama adalah cinta kepada Allah dan juga cinta kepada Rasul. Rasul macam yang Ustaz Zamri elaborate tadi, yang betapa banyaknya pengorbanan Rasul. Kalau Rasul tu ada bersama kita sekarang ni, cuba kita bayangkan macam mana. Tu lah. Lepas tu cinta pada pasangan tu boleh, tapi ada limit dia. Dan limit tu telah ditetapkan di dalam Al-Quran dan Hadis. Telah ditetapkan oleh agama kita, agama Islam. Jadi akhir sekali saya nak ulang balik lah. Apa nama? Petua. Amalan-amalan yang boleh dilakukan ialah solat duha, solat witir, solat witir sebelum tidur, puasa sunat 3 hari setiap bulan. Lepas tu solat jemaah. InsyaAllah kita sama-sama boleh buat kot. Lepas tu, jadi akhir kata saya nak ucapkan terima kasih pada yang hadir di konti, di studio pada hari ini. Dan juga kepada semua yang hadir pada malam ni. Yang maya ke yang fizikal sama je. Harapnya kita semua dapat mendapat manfaat daripada kuliah online kita pada malam ni. Jadi sebelum saya akhiri kuliah online ni, saya nak promo satu lagi kuliah online yang akan melalui saluran Nur Ramadan yang akan disampaikan oleh Ustaz Daud Nur Rakib. Dan kuliah itu berkenaan dengan Ulumuddin pada pukul 9 malam ni. Kita boleh akses melalui channel Ustream Nur Ramadan. Jadi saya setakat dulu. Terima kasih semua yang hadir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.